KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lil jami'il musyahidin wa muallimin wa khususan litulab wal muallimin wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum menjadi ila bernamij Teroka. Hari ini kita dalam Teroka Didik TV KPM. Okey. Hari ini kita nak bincangkan tentang subjek pendidikan Islam tahap 1 untuk siri yang kedua. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian, sebelum anda buat apa saja, kekalkan penjarakan fizikal kalau nak bercakap dan pakai pelitup muka, dan pastikan sebelum anda buat apa sahaja, pakai cecair pembasmi kuman. Alright, adakah anda dah bersedia? Baik, pastinya anda dah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Siapakah yang akan mengajar kita pada hari ini? Okey, saya nak persilakan yang pertama, Ustaz Zul. Hai semua. Okey. Sungguh sedap kuih apum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Zul? Alhamdulillah khair. Okey, kita bertemu sekali lagi Ustaz Zul pada hari ini dan kita ada seorang lagi bersama dengan Ustaz Murad. Apa khabar Ustaz Murad? Alhamdulillah. Wow, Ustaz Murad nampak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Murad nampak segak hari ini saya. Alhamdulillah. Dengan Allah. Berapa Ustaz? Berserban. Masya Allah. Baik Ustaz, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jadi kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan Ustaz Zul. Baik. Okey. Kita kenakan cecair pembasmi kuman dan seterusnya silakan Ustaz Murad. Terima kasih. Baik, dan saya pula. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ini, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Alright. Tapi kita jangan buang merata-rata. Pastikan kita letakkan dalam bekas yang kita bawa. Ataupun boleh letak dalam poket pun boleh kan. Alright. Baik, murid-murid sekalian. Semalam kita dah belajar pendidikan Islam tahap 1 untuk siri yang pertama. Anda ingat lagi ke tidak apa yang Cikgu Zul ajar semalam? Cikgu Zul, boleh kita cerita sikit tak apa yang kita belajar semalam? Alhamdulillah semalam kita diberi kesempatan untuk sama-sama belajar tentang rukun iman. Ya. Alhamdulillah kita sempat 3 rukun yang kita belajar dan hari ini kita nak melengkapkan sebagai orang Islam Muslim yang sejati. Kita perlu kuasai murid-murid, kuasai ke-6-6-nya dan 3 lagi pada hari ini insya-Allah. Betul tak Ustaz Murad? Betul. Ya, insya-Allah kita bersama lagi dengan 3 prinsip rukun iman. Okey, kalau seingat saya lah Ustaz kan, yang pertama itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan beriman kepada kitab. Lagi 3 apa ya? Okey, selepas ni Ustaz Zul dan Ustaz Murad akan terangkan. Tapi sebelum tu murid-murid, jom kita tadah tangan. Saya nak jemput Ustaz Murad untuk membacakan doa belajar. Silakan Ustaz Murad. Baik, sama-sama ya kita semua berdoa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga kelas kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz. Ya, saya. Murid-murid kita yang semalam tu ada lagi ke bersama dengan kita Ustaz? Insya-Allah pada hari ini Aiman dan hari ini kita ada juga yang masih lagi bersama saya dengan kita. Apa kata kita jemput mereka masuk ke dalam kelas? Boleh. Okey, silakan. Kalau kita lihat di belakang kita Ustaz Zul, siapakah gerangan murid-murid tersebut Ustaz Zul? Okey, kita ada yang pertama Afif. Cuba. Afif. Cuba kenalkan diri sikit Afif. Kenalkan diri Afif. Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz Zul, Ustaz Murad dan kawan-kawan. Nama saya Muhammad bin Abdul Muiz. Saya bersekolah SK Mata Pau Pulau Pinang. Pandai. Ya, bagus. Hashtag baik di hati. Seterusnya Ustaz? Seterusnya kita tengok kepada Nuha. Silakan Nuha. Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz Zul. Assalamualaikum. Ustaz Murad.
Nama saya Nuha Azara binti Ahmad Syahid dari Sekolah SK Pengkalan. Okey. Yang ketiga kita ada Zaim. Jauh dari Sabah ni. Wow. Dia paling handsome hari ni. Silakan Zaim. Okey Zaim, sila kenalkan diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz Zul. Salam. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zaim Akharia bin Muhammad Azim. Saya bersekolah di SK Pekan Ranau, Sabah. Jauhnya. Hai semua. Hai semua. Seterusnya kita tengok Ainul. Silakan Ainul. Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz Zul, Salam. Ustaz Murad. Nama saya Ainul Mulia binti Muhammad Syahid. Saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Suruhanjaya Bak Teruk Pulau Pinang. Wah, dari Pulau Selamat Pinang. berkenalan. Selamat berkenalan. Seterusnya kita tengok kepada Syifa. Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz Zul dan Ustaz Murad. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Saya binti Abdul Rahman. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Kedah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Alright. Aiman, yang terakhir, Aiman. Aha. Peserta kita juga ni, murid-murid saya juga. Ya. Ulfah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. semua, saya Siti Nur Ulfa. Saya bersekolah di SK Seri Laksmana, Masjid Tanah, Melaka. Oh, daripada Melaka Ustaz. Ya, Wah, Melaka. satu Malaysia ada. Ada insya-Allah, alhamdulillah. Aiman, Okey. apa kata kita tepuk 5.5 kat murid-murid kita dulu? Boleh? Okey, murid-murid kita standby. 1 2 mula. 1 2 3 4 5. Okey, Ustaz. Jadi, murid-murid kita pun dah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini, Ustaz. InsyaAllah. Jadi, apa kata lagi? Jom, kita mulakan, Ustaz. Baik. Silakan. Alhamdulillah. Aiman, mari sama-sama kita Ya. nasyid dulu boleh? Bolehlah, Ustaz. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lud, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah. Itu disebut oleh Ustaz tadi, itu Nabi ya, Ustaz? Ya, Nabi ada Rasul pada dalam tu. Okey. Kenapa kita nyasyid tu, Aiman? Ya. Sebab kita nak masuk sekali lagi, kita nak bincang sama-sama dengan anak murid kita mengenaan beriman kepada Rasul. Ini yang keempat. Yang keempat, insya-Allah. Okey, Ustaz. Silakan, Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Baik, murid-murid dah bersedia dengan saya. Yes, dah bersedia. Dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, pegang pipi. Alhamdulillah. Wajah-wajah ahli syurga ni, Aiman. Amin, ya Amin. Aiman nak ke syurga? Nak, Ustaz. Alhamdulillah. Jom kita lengkapkan kitaran nak ke syurga ni. Baik. Baik, murid-murid, kita akan belajar yang keempat ialah beriman kepada Rasul, iaitu apakah maksud beriman kepada Rasul ini? Aha. Baik, beriman kepada Rasul, insya-Allah Ustaz Murad akan ceritakan apakah yang dikatakan beriman kepada Rasul. Kalau dekat sini kamu tengok kecil, tak nampak, tak jelas. Di sana kita akan lihat, insya-Allah. Okey. Silakan, Ustaz Murad. Ustaz akan bacakan. Murid-murid perhati, dengar elok-elok. Baik. Beriman kepada Rasul, percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki yang mulia dan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan juga jin. Okey. Atau bahasa mudahnya, Aiman, Rasul ni ialah lelaki yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia, untuk kebaikan untuk diri dan juga sebaran kepada umat manusia. Dia Okey. macam kita juga ke, Ustaz Murad? InsyaAllah sama macam kita. Cuma Tapi bukan kita sebagai nabi. Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita wajib percaya
adanya Rasulullah yang akan memandu kita kepada jalan-jalan kebaikan. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada hukum beriman dengan wajib. Macam- bukan wajib pula, silap. Rukun beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya ni? Sebelum ni Ustaz Murad, kita dah belajar 3 rukun iman itu, kita Betul. wajib beriman. Yang Ya. keempatnya bagaimana Ustaz Murad? Yang keempatnya hari ini ialah beriman kepada Beriman kepada Rasul. Rasul. Alright. Okey. Okey. Sebelum kita nak tahu tentang hukum, kita baca dalil dululah. Oh, betul juga lah, Boleh Ustaz tak Murad? Murad? Boleh, baik. Kita bersama-sama dengan Ustaz sekali lagi. Kita tengok dalil tentang beriman kepada Rasul. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Baiklah. Begitulah Itulah dia dalilnya. Okey Ustaz Zul, Ya. apa kata kita tanya murid-murid kita, apakah hukum beriman kepada Rasul? Boleh sangat-sangat. Apakah jawapannya? Sila tunjukkan kepada Okey, kita murid-murid, Ustaz nak tanya kamu semua ni. Soalan tak jawab, tak keluar lagi dah ada jawapan. Apakah hukum beriman kepada Rasul? Sila bagi Okey. jawapan kamu. Wah. Alhamdulillah, bagus. Jawapan. Betul ke jawapan tu Ustaz? Kita tengok betul atau tidak? Jawapannya wajib. Tahniah semua. Alhamdulillah. Aiman, Ustaz Murad, betul ke jawapannya di situ? tengok ada jawapan? Ya, betul, Alhamdulillah. wajib. Baik. Aiman, kita hargai mereka, murid-murid kita ni dengan Ya. hashtag. Hashtag Baik di hati. Baik di hati. Alhamdulillah. Okey, baik Bagus. Ustaz Zul. Ya. Kita pun dah tahu tentang dalilnya dan hukumnya dan sebagainya. Jadi apakah kesan kalau kita beriman kepada Rasul ni Ustaz? Okey. Baik, kalau kita sebut tentang kesan ni Aiman, contoh macam ni lah Aiman. Saya nak bagi gambaran yang mudah. Aiman makan nasi. Makan nasi. Bila makan nasi dengan kenyangnya, perut kenyang. Aiman akan rasa apa? Rasa kenyang lah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ingat jangan bunyi lebih. Itu kan? Macam tu. Okey, sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita beriman kepada Nabi, ada kesan kepada diri kita dan juga masyarakat. Apa Kita nak kesannya, tahu dia Ustaz? kesan. Ustaz Murad, boleh tolong baca? Silakan. Sekali lagi bersama dengan Ustaz, kita tengok kesan beriman kepada Rasul. Okey. Yang pertama, kita akan bersyukur atas nikmat diutuskan seorang Rasul sebagai penunjuk jalan dunia dan akhirat. Yang kedua, menambah kecintaan kita kepada para Rasul. Itu kesannya, Aiman. Yelah Ustaz Murad, kalau kita pergi ke luar negara kan Ustaz Murad kan, tiba-tiba sampai di airport, tiba-tiba kita tak tahu nak pergi mana Ustaz Murad kan? Ya. Mesti kita kena ada tour guide Ustaz. Ya, betul. Begitu juga dalam kehidupan kita ni Ustaz Murad, betul kan? Betul. Baik Ustaz, jadi kita dah tahu kesan dia dan bila kita tak ada orang yang menunjuk jalan kita ni, kita akan sesat nanti. Betul. Itu yang kita takut. Baik, Ustaz Zul. Ya. Bila kita dah beriman kepada Rasul ini, apakah tindakan kita? Tindakan macam ni ke? Bismillah, jangan buat macam tu murid-murid. Tak sesuai, Nabi tak ajar untuk kita berlawan-lawan. Gitu. Tapi berlawan untuk pertahankan diri ada sebab, itu tak ada masalah. Ya. Baik. Murid-murid, bila kita dah mencintai, dah mengenali Rasul kita, dan kita menyanyi jadi 25 Rasul, sudah pasti kita perlu buat tindakan nak buktikan rasa cinta dan keimanan kita kepada Rasul. Baik, Ustaz nak tanya. Aiman, kita tanya sama-sama lah kepada Ya, murid kita ni. betul. Baik, murid-murid, bukti macam mana tindakan kita kepada Rasulullah. Ada nak menjawab? Pegang pipi, pegang pipi. Okey, Bagus. siapa tu, Baik. Ustaz? Afif. Afif pegang dulu. Afif, apa tindakan kita Afif?
Tindakan beriman dengan Rasul ialah Mm-mm. mengikut sunnah Rasulullah. Contohnya makan menggunakan 3 jari Mm-mm. dan masuk tandas dengan kaki kiri dan keluar kaki kanan. Pandai je Ustaz. Alhamdulillah. Wow. Bagus Aiman. Aiman bagus. Aiman bagus. Hafiz juga bagus. Ustaz, betul ke jawapan dia Ustaz? Ya betul. Kasar kita okey. membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan cara kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, cuba tengok Ustaz Murad. Oh, Ustaz Murad tulis Tengok dekat saya. situ. Ustaz Murad tulis kat situ mengamalkan sunnah. Cuba lihat apakah kelainan Ustaz Murad hari ini dengan semalam. Oi, hari ni saya nampak Ustaz lebih segak daripada semalam. Terima kasih, Ustaz Abang. mengenakan serban. Ya, itu salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi murid-murid kalau nak pergi ke sekolah, lain macam sikit nampak rupanya. Gunalah makanan ataupun ikut yang mana Rasulullah Ya. suruh yang mudah untuk kita amalkan. Kalau bulan puasa ni Ustaz, sunnah kita makan apa Ustaz? Seperti biasa semalam kita bincang, kurma. Okey. Benda-benda yang manis dahulu. Itu macam pun tu. kira mengikut sunnah Ustaz Ya, kan? betul. Kita tanya lagi kau ada jawapan? Boleh? Okey, apa murid-murid. lagi? Ada lagi jawapan kamu? Apa lagi Okey, sunnah? kalau siapa nak jawab, sila tunjuk peace. Okey, sila tunjuk Pi cepat. Siapa nak jawab? Ada tak? Oh, dia tak faham soalan. Mereka tak faham soalan ni. Okey. Apa lagi? Apa tindakan kita kalau kita nak buktikan kita beriman kepada Nabi Muhammad? Cepat. Ada jawapan? Sila buat peace. Peace. Okey, bagus. Ulfah. Silakan. Ulfah, jawapan Ulfah. Okey, apakah Ulfah? jawapan? Apa lagi sunnah Nabi? Baca Al-Quran. Ya. Oh, bagus ni Ustaz. Alhamdulillah. Membaca Al-Quran. Tambah pula bila kita masuk bulan Ramadan ni Ya. kan, kita banyakkan tadarus, Ya. banyak baca Quran dan sebagainya Ustaz. Aiman ingat lagi formula semalam saya kongsikan macam mana nak khatam? Macam mana nak khatam, kita pastikan setiap waktu kita baca 4 muka surat Ustaz. Yes, Betul ke? yes, tepat jawapan. Alhamdulillah. Okey. Dan satu hari kita akan habiskan 1 juzu Ustaz Ya, kan? betul. Baik. Baik. Terima kasih kepada anak murid-murid yang comel, ahli syurga insya-Allah. 5,5 untuk kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Okey. Baik Ustaz, kita dah selesai yang keempat Ustaz. InsyaAllah. Jadi macam mana kita boleh teruskan untuk yang seterusnya? Baik, kita selesaikan dahulu. Sebelum tu Aiman, kita kena give me 5 dulu. Give me 5. Kepada murid-murid bahawa kita dah selesai tajuk ini dan kita ikrar untuk menjadi seorang hamba Allah dan pengikut Rasulullah yang terbaik. Jom murid-murid, give me 5 bersama-sama. Alright, give me 5. Bagus. Okey, baik Ustaz. Mereka dah setuju nak Aiman? Dah setuju dah ni? Aiman wakil mereka kan? Okey. Jadi saya kena sign Ustaz Yes. Okey, silakan. Alright. Dan saya akan sign di sini membuktikan bahawa sementara saya nak sign ni, apa kata kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Kata cikgu. Saya rasa memberi dia menghapusku. Saya rasa ada berapakah rukun iman? Sebutkan. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar.
Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Zul dan Ustaz Murad dalam membincangkan pendidikan Islam tahap 1 untuk siri yang kedua. Tadi kita dah bincangkan tentang beriman kepada Rasul. Ya. Baik, jadi kita nak tahu pula apakah rukun iman yang kelima. Silakan Ustaz Zul. Okey, Aiman. Terima kasih, Aiman. Murid-murid, sebelum kita nak pergi kepada beriman kepada malaikat, kita nak tengok dulu. Ustaz nak tengok, kamu ingat atau tidak, kita tadi ni belajar tentang rukun iman kepada rukun iman yang keberapa? Sila angkat tangan, pegang, tunjuk kepada ustaz, tunjuk ke ustaz di mana. Pipi, pipi, tunjuk. Siapa nak jawab? Aha. Oh, Zaim. Gebu pipi Zaim. Zaim. Lawa berkacamata macam kami dua. Okey, Zaim. Rukun iman yang keberapa ni? Beriman kepada Rasul. Keempat. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Hebat, Zaim. Aha. Mari kita tepuk tangan kat dia. Boleh? Boleh. 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Okey. Dan sekarang ni kita nak masuk yang kelima. Yang kelima, iaitu beriman insya-Allah. kepada apa tu Ustaz Zul? Okey, kita lihat kepada Ten, buku pop-up saya ini. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang kelima ini? Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Wah. Bila Apa maksud dia tu? Bila sebut tentang hari kiamat ni, suara dah tukar. Oh, Menunjukkan satu peristiwa yang serius. Allah Subhanahu Wa Taala akan adakan, pasti berlaku di muka bumi Allah. Okey. Nak menunjukkan satu perkara yang dahsyat akan berlaku, dan kamu nak tahu murid-murid apakah perkara itu? Mari bersama Ustaz Murad. Silakan Ustaz Murad, boleh bacakan terima kasih, dalilnya. Ustaz Zul. Terima kasih Aiman. Sekali lagi bersama dengan Ustaz, kita tengok apa yang dikatakan dengan beriman kepada hari kiamat. Baiklah, beriman kepada hari kiamat bermaksud yakin dengan kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Macam itulah Aiman pengertian beriman kepada hari kiamat. Maknanya Ustaz Zul, kita Ya. ni akan mati jugalah akhirnya Ustaz Zul kan? Ya, betul Aiman. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang hidup pasti akan mati. Dan kematian kita itu tidak selesai dengan mati macam itu saja. Ada lagi perkara-perkara yang kita lalui. Itulah perkara-perkara yang kita kena beriman berkenaan dengan hari kiamat. Maksudnya kita akan dibangkitkan semula dan kita akan dihisap sama ada baik ataupun buruk. Betul, Aiman. Dan kita nak dengarkan dalil daripada Ustaz Murad. Mungkin Ustaz Murad boleh bacakan dalil untuk mengukuhkan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Silakan Ustaz Murad. Terima kasih Aiman. Kita tengok dalil yang mewajibkan kita beriman dengan hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Itulah dalilnya, Aiman. Saya jadi rasa takutlah Ustaz Zul. Ya. Bila dengarkan dalil tu, takut rasa nak buat jahat. Takut rasa nak curi barang. Takut rasa kita nak tinggal solat. Jadi mungkin Ustaz Zul boleh ceritakan, apakah dia kesan bila mana kita beriman kepada hari kiamat ni Ustaz Zul? Okey. Yang pertama, murid-murid dan Aiman, apabila kita beriman kepada malaikat tadi ni, kita tahu malaikat
Sebelum ni kita belajar, ada kiri kanan kita ni mencatat amalan kebaikan dan keburukan kita. Kemudian kita akan berada pada fasa kehidupan yang berikutnya, berlaku hari kiamat. Sudah pasti kita tahu kita nak jadi umat Islam yang terbaik, nak lengkapkan pusingan sebagai umat Islam yang baik ni. Beriman pada hari kiamat, ada kesan insya-Allah. Ya. Kesan tu ialah murid kita atau kita sendiri melakukan perkara-perkara kebaikan. Nak jadi perkara baik ni, yang menjadi masalah. Kita tengok murid-murid kita boleh jawab tak? Apa tindakan yang boleh kita buat? Tindakannya. Nak buktikan beriman kepada hari kiamat. Sebab hari kiamat ni tak nampak Ustaz. Hari kiamat ni kita tak boleh nak bayangkan macam mana Ustaz. Betul. Aiman, sebelum kita minta mereka buktikan, apa kata kita explore dulu, terokai satu kejadian yang pasti akan berlaku. Contoh sahaja. Tapi bukan macam ni, hanya sebagai contoh murid-murid ya. Sebagai contoh. Ustaz Murad akan buat silakan eksperimen. Ustaz Murad. Okey. Gambaran berlakunya hari kiamat insya-Allah. Apa tu Ustaz Murad yang berada di hadapan kita? Yang dalam balang yang Ustaz pegang ni, ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan. Maksudnya ada macam-macam makhluk yang kita nampak kat dunia ni berada dalam sebuah balang ataupun satu dunia. Itu umpamanya macam kita lah Ustaz Ya, kan? betul tu Aiman. Okey, dan seterusnya. Aiman nampak tak ni? Aiman Itu ada tak rumah. ni? Rumah. Ini rumah idaman saya. Okey. Ini pun dalam dunia kita sekarang. Okey. Baiklah. Itu Aiman macam rumah tengok. kita lah kan? Ya, betul. Tak kira lah rumah kita ke, kedai kita ke, kita umpamakan dalam dunia kita sekarang. Tibalah hari yang Hari kiamat. dibacakan pada dalil tadi. Wow, Kita takutnya, anggap Ustaz. seolah-olah macam ni lah Ustaz. Ni Ustaz Zul dan Aiman. Baik, kita tengok apa berlaku. Wah. Kalau macam tu habislah semuanya Ustaz Murad. Dia ada tempat rumah. tak nak lari Aiman? Tak sempat nak lari dah Ustaz Murad. Tak sempat. Dan ketika itu agak-agaknya Ustaz Murad kan, bagaimanalah keadaan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan semua perkara yang ada di atas muka bumi ni. Kita tengok apa berlaku. Wah. Bila semua ni sedang berlaku, apa jadi Aiman? Habis huru-hara, hancur dan sebagainya lah Ustaz Habis Murad. huru-hara. Sempat tak lagi kita nak jumpa kawan kita kalau macam ni? Tak sempat dah. Tak ada ruang lagi dah untuk kita berlari. Umpama satu bekas itu, umpama satu bumi yang ditimpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, air yang tenang. Air tenang pun Aiman, belum tentu air tenang itu membawa kepada kebaikan, tetapi air tenang juga boleh membawa kepada kehancuran. Habis tu mak ayah kita macam mana Ustaz? Sama, semua tak ada yang selamat. Sebagai contoh Aiman, saya katakan kat sini ada satu bekas cawan. Katakanlah ini bangunan-bangunan kita. Bangunan-bangunan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala izin dibina. Bila berlakunya hari kiamat, sudah pasti bangunan-bangunan itu akan jadi macam ni. Kehancuran akan berlaku semuanya. Dan tidak apa yang boleh diselamatkan ketika itu. Larilah minta tolong. Can you help me? Tak boleh. Adakah kamu tolong saya? Tolong. Tidak boleh murid-murid. Walaupun ahli keluarga kita. Ya, masing-masing takut dengan suasana itu. Okey, Ustaz Zul, saya rasa takut sangat. Dan kita nak tanya kepada murid-murid kita, apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Dah takut dah ni Ustaz Zul. Allahu Rabbi, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada membuat kejahatan. Jadi oleh sebab itu, bila kita takut, jangan takut saja. Jadi mesti ada tindakannya Ustaz Zul kan? Takkan takut menyorok saja. Dan kita nak tanya selepas ini, kita berehat seketika. Kita kembali semula dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. SMK Methodist SES Kampar. 내게로 와서 melt my heart. 봄에 향기되는 그대를 보며 Terima kasih, Ibu. Don't know what to say. You are just like one.
Rukun iman yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Alright, kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Alright, hari ini kita nak teroka berkaitan dengan rukun iman. Sebelum rehat tadi, Ustaz dah memberi satu gambaran bahawa bagaimana keadaan kita di muka bumi nanti, suatu hari nanti bila datangnya kiamat akan hancur, berkecai bumi kita. Nak cari mak, ayah, semua dah tak ada kan Ustaz kan? Betul. Baik Ustaz. Ya. Apakah hukum sebelum kita pergi kepada tindakan murid-murid di rumah sana, kita nak tanya kepada Ustaz Murad, apakah hukum kita beriman kepada hari kiamat ni Ustaz? Oh, Ustaz mestilah dah tahu. Apa kata? Pada Kita murid. tanya pada anak Ya, murid kita. betul lah. Okey, kita tengok sama-sama murid mana yang cepat buat hashtag ni. Aha. Hashtag baik di hati. Di hati. Siapa ni? Okey, kita tanya Ainul. Apakah Ainul? hukum dia? Apakah hukum beriman dengan hari kiamat? Wajib. Bagus. Wow, Aiman, betul ke? betul jawapannya. Ustaz Murad, betul ke jawapannya? Kita tengok di sini. Kita tengok sama-sama. Tengok dulu. Okey. Wah, Masya Allah, betul. 5.5. Jom. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey, hukumnya adalah wajib kita beriman kepada hari kiamat. Betul. Dan seterusnya, takut juga. Suspend juga. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan bila kita takut menghadapi hari kiamat ini? Kita nak tanya murid-murid kita, boleh Ustaz Zul? Boleh sangat. Okey. Okey, siapa nak menjawab soalan? Apakah tindakan kamu membuktikan kamu ni beriman kepada hari kiamat? Sila tunjuk tangan kamu macam saya. Okey, Afif dahulu. Afif. Alright. Apa jawapannya? Apa tindakan kamu, Afif? Beriman kepada hari kiamat? Tindakan beriman kepada hari kiamat ialah menjaga perbuatan dan lupa laku kerana segala amalan kita akan dibalas di akhirat nanti. Panjang jawapan Afif ni. Bagus. Maknanya tak bolehlah nak cakap bukan-bukan ni Ustaz Zul ya? Ya. Baik. Ada lagi tak yang murid-murid kita nak cuba? Okey, kita Ustaz? tengok, kita tanya lagi. Okey, ada tak murid-murid yang nak menjawab soalan? Sila tunjuk, sila pegang pipi. Tidit. Ada lagi? Syifa. Okey, Syifa. Syifa nak menjawab apa tindakan yang perlu kita buat? Okey, silakan. Tentang mati buat benda baik. Dia kata kena buat benda baik Buat Ustaz. benda baik. Saya dengar perkataan mati tadi. Maksudnya kena beringatlah. Beringat. Kita ada hidup, pasti akan mati. Maksudnya menjaga tingkah laku juga, memelihara kebaikan. Okey, Ustaz Murad, betul Ustaz Murad? Ya, tepat Okey. sekali Ustaz Zul. Baik. Okey, ini di Tepat. antara benda yang kita kena buat. Bukanlah kita setakat takut menyorok dekat bawah meja. Kita berlari ke sana ke sini nak minta tolong orang pun dah tak boleh dah ketika itu. Jadi sebelum berlakunya hari kiamat, kita perlulah jaga akhlak kita, jaga tingkah laku kita, dan yang paling penting Ustaz Zul, tindakan kita. Okey, Aiman, kita dah berada pada sesi yang terakhir ni nak buktikan tadi ni. Ya. Apa lagi Aiman? Teruskan, tunjukkan bukti ya Aiman dan juga anak murid kita ni berjanji nak melakukan perkara-perkara baikan, Jom. beriman kepada hari kiamat. Okey Aiman. Okey, jom sama-sama kita give me five. Alright. Okey. Bila kita bagi give me five, Alhamdulillah. maknanya kita dah menekat untuk kita nak buat amal tersebut. Ustaz Betul, Zul. Aiman. Baik. Sila turunkan tanda Okey, tangan. saya tanda tangan ya, Ustaz. Dan kepada murid-murid sekalian, kita perlu ingat inilah dia yang kita perlu lakukan bila kita beriman. Pastikan kita perlu melakukan amal-amal soleh dalam kita menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ya, betul, saya dah sign Aiman. Ustaz Zul. Okey. Dan kita nak pergi yang terakhir. Okey. Apakah rukun iman kita yang terakhir Ustaz Zul? Okey, macam inilah. Murid-murid dan Aiman, setiap manusia dia ada takdir dia. Ya. Aiman menjadi popular disebabkan adanya
penyertaan atau apa terbitan. Okey, popular disebabkan kehandsomean ke? Atau apa man? Kita akan tahu yang tu insya-Allah. Baik, sebelum yang kita pergi lebih detail, kita lihat dahulu pengertian rukun iman, beriman kepada qada dan qadar. Okey, silakan Ustaz Murad. Tadi. Okey. Baiklah, tapi sebelum tu Ustaz Zul. Apa dia? Kenapa masih hari kiamat tu Ustaz Zul? Allah Robbi. Ustaz silakan. Ini Saya angkat menunjukkan tanda tangan Aiman lah tu. bukan senang dapat tanda tangan Aiman ni. Okey. Bila dah tanda tangan, benda ni dah selesai insya-Allah. Kita lihat kepada rukun iman yang terakhir murid-murid. Surprise. Tapi sebelum tu Ustaz, Ya. siapa yang buat semua ni Ustaz? Allah Rabbi. Sudah pastinya tak baik nak bangga diri. Tapi yang sebenarnya memang saya buatlah. Alhamdulillah. Untuk semua murid-murid lebih Allah faham Akbar. apa yang kita belajar. Moga Allah berkati guru-guru kita kan. Amin. Hashtag terima kasih. Alhamdulillah. Cikgu. Okey, Baik. Ustaz boleh teruskan. Okey, Ustaz Murad, bantu Baiklah. saya. Aha. Terima kasih Ustaz Zul Aiman. Kita tengok pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, meyakini bahawa Allah yang menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini. Dan yang kedua, meyakini bahawa perkara yang telah, sedang dan akan berlaku tertakluk kepada qada dan qadar sebagaimana yang telah tertulis dalam Luh Mahfuz. Begitulah pengertian qada dan qadar. Aiman? Maknanya apa yang berlaku kepada kita, kita sakit ke, kita miskin ke, kita kaya ke, apa semua tu telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ya Ustaz Zul? Betul Aiman. Aha. Okey. Untuk mudah lagi kita faham murid-murid, kita ada permainan yang kita boleh explore nak bagi kefahaman kepada Wah, kami seronoknya. semua. Okey. Aiman, kita tengok di sana Aiman. Okey. Okey, adakah Aiman dilahirkan sebagai seorang pemenang ataupun seorang yang pandai aim atau target? Okey. Aiman ambil satu bola, Saya ambil satu. Saya ambil Okey. warna biru. Okey. Aiman tengok dekat situ apakah sasaran Aiman? Saya nak target 100 lah Ustaz Zul. Okey. Baik, betul yakin ni? Saya yakin. Betul ni? Betul Ustaz. Okey, Aiman sila Buat balingan. buat balingan tepat kepada 100 itu. Baik, saya cuba ya. Saya Baik. cuba Ustaz ya. Okey. Adik-adik jangan gelakkan saya Bismillah. Alamak, tak kena lah Baik. Ustaz. Saya pula meletakkan sasaran saya kepada 50. Oh, 10 sahaja. 10 je. Okey. Kita cuba lagi Kita Aiman. cuba satu lagi. Okey. Okey. Saya pula. Mm-mm. 1, 2, 3. Alamak. Target Aiman tadi berapa? Saya target 100 Ustaz. 100 juga. Saya letak kat sini target saya ialah berapa yang kena lah. Boleh Berapa yang kena? Boleh lah Ustaz. Ya. Ustaz dapat 100. Saya Kita dapat tepuk tangan 100 boleh sikit. 5,5 dekat saya dah. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Okey, maksud dekat sini Aiman, sebenarnya kita telah ditetapkan takdir Allah Subhanahu Taala kepada kita. Cumanya pelaksanaan takdir itu macam mana? Ustaz Murad boleh kupas tak Ustaz Murad? Saya serah kepada Ustaz Zul. Okey, baik. contoh mudah macam ni. Okey. Kita meletakkan sasaran kita 100. Okey, tapi sebenarnya tak boleh dapat 100 macam Aiman cakap tadi. Tapi apabila kita buat latihan banyak kali, insya-Allah dia akan Dapat 100. 100. Macam saya tadi, saya tak letak pun target saya 100. Tetapi saya meletakkan kena kat situ. Hanya sasaran kena tepat pada 100 itu. Tapi Allah meletakkan rezeki saya pada 100. Atau lagi mudahnya senang cerita, kematian. Setiap manusia akan mati. Betul. Bila manusia setiap manusia akan mati murid-murid, cuma bagaimana kematiannya, bila kematiannya itu kita tak tahu. Okey Ustaz, kita akan sambung selepas ini Okey, boleh Ustaz? boleh. Okey murid-murid jangan ke mana-mana, lepas ni mungkin ada game lagi ke? Macam mana ke? Okey, kita kembali semula dalam Teroka Didik TV KPM kembali selepas ini. Terbaik.
Rukun iman ada 6. Wajib kita beriman. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita dalam pendidikan Islam tahap 1 untuk siri yang kedua kita meneroka rukun iman dan kita dah sampai ke rukun iman yang ke-6 iaitu apa dia Ustaz? Beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Tapi saya tak boleh terima lah tadi Ustaz. Macam mana Ustaz boleh dapat 100? Saya cuma dapat 80 Ustaz. Saya tak boleh nak move on ni. Okey, sebenarnya Aiman, kalau Aiman tak terima, Aiman tidak boleh menerima hakikat itu, maksudnya Aiman telah orang panggil apa? Tidak beriman kepada sebab dia ada konsep redha. Konsep redha tu, qada dan qadar redha. Contoh Aiman paling mudah. Saya dengan Aiman siapa putih lagi Aiman? Lebih kurang je Ustaz. Nampak Ustaz Murad putih kan? Ustaz Murad putih, tak boleh lawan. Kita redha lah. Saya tak boleh apa? Saya tak apa, tak boleh buat juga. Sebab apa Ustaz Murad? Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz Murad lebih handsome. Faktor usia. Faktor usia. Okey, baik. Jadi kalau begitu, saya beriman kepada qada dan qadar, jadi saya redha lah Ustaz. Ya. Walaupun saya duduk di tempat yang kedua, tak apalah. Saya redha. Kenapa kedua? Saya paling tinggi nombor 3 kah? Ustaz nombor 3. Faktor kulit sahaja. Kalau nombor, saya nombor 1. Okey, maknanya kita itulah dia qada dan qadar. Mungkin kita boleh belajar daripada Ustaz Murad apakah dalilnya dan hukum kita beriman kepada qada dan qadar. Silakan Ustaz Murad. Baik, terima kasih Aiman. Kita tengok lagi sekali dalil kita beriman dengan qada dan qadar. Kita tengok dalil beriman dengan qada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berkata kepadanya, jadilah engkau. Maka jadilah ia. Itu dalil qada. Kita tengok dalil qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira. Artinya, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Okey, maknanya semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling penting sekali saya teringat Ustaz Zul kata kita kena ada usaha. Berkali-kali kita cuba dan akhirnya kita akan berjaya. Dan kita nak tanya kepada murid-murid kita, apakah dia hukum kita beriman kepada qada dan qadar? Okey, murid-murid yang dijanjikan syurga, insya-Allah kita doakan semuanya ahli syurga. Baik, siapa nak jawab soalan saya? Sila tunjuk kepada saya hidung. Hidung. Okey, saya minta Aiman lah pilih. Saya rasa macam Ain je Ustaz. Ainul. Ainul. Apakah rukun iman, hukum beriman kepada qada dan qadar? Wow, dia tiap tulis. Betul kan? Betul Ustaz Murad? Baik, kita tengok jawapan kita. Hukumnya. Ya, betul. Wajib. Alhamdulillah. Aiman, kita hargai mereka dengan 5.5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Okey, Ustaz Zul. Seterusnya Ustaz? Okey, seterusnya Ustaz Murad. Okey, kalau kat situ dia kata kesan. Okey, di sini juga ada kesan dekat sini. Kesannya melatih diri untuk bersyukur dan bersabar. Macam Aiman tadi. Aiman kena bersabar. Itulah. Sebab Aiman tak dapat menandingi saya. Sebab kalau kira Ustaz Zul dengan saya lebih muda. Jadi saya mesti lagi pandai main-mainan. Tapi kena ingat, di antara kita bukan saya yang paling tua. Betul tak? Ustaz Murad. Ustaz Murad. Okey. Sabar dengan
apa saja tindakan tertentu lah yang kena pada kita. Okey. Baik, Ustaz. Baik. Jadi kita dah beriman kepada qada dan qadar ni, Ustaz. Ya. Jadi kita nak tahu juga dengan murid-murid apakah tindakan kita bila mana kita beriman kepada qada dan qadar. Boleh, Ustaz Zul? Boleh. Okey, murid-murid dah bersedia? Dah bersedia? Nak tanya soalan? Okey, kita tanya kepada murid Nuha. Apa tindakan Nuha? Apakah tindakan Nuha sekiranya kita ni beriman kepada qada dan qadar? Apa tindakannya? Buka mikrofon. Onkan mikrofon. Wajib. Okey, wajib kita beriman. Dan Itu kita tanya, hukum. kita tanya juga daripada Sabah. Okey, Zaim. Okey, Zaim. CPP merah, Zaim. Okey, Zaim, apa yang perlu kita lakukan bila kita beriman kepada qada dan qadar ni, Zaim? Redo bagi redo bagi segala Redha betul. redo Pandai, Zaim. Redha yang penting. segala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Oi, jawapan dia lengkap. Jawapan. Hashtag. 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 Baik di Baik hati. di hati. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, kita bagi gimme 5 kat mereka sikit. Jom. Okey, terus. Give me 5. Alright. Jadi maknanya kita apa saja yang berlaku kepada kita, kadang-kadang ialah kita tak dapat straight A ke, kadang-kadang kita tak menang pertandingan ke, kita jadi sedih sangat. Betul. Sedangkan itulah qada dan qadar. Tapi Ustaz Zul, yang paling penting sebelum kita menyerah kalah tadi, kita perlu Berusaha. kita perlu usaha sungguh-sungguh. Janganlah kita kata, tak apalah, biarlah dah ada qada-qadar ni, duduk je. Okey, kan? Aiman, sebelum kita tanda tangan ni, Aiman, nak buktikan kita dah berjanji, berikrar untuk beriman pada qada dan qadar, saya nak uji Aiman. Ya, apa tu Ustaz Okey, Zul? Aiman, sila pakai penutup mata. Penutup mata. Okey. Sebelum tutup mata, Aiman. Ya. Tangan macam ni. Tangan macam ni. Okey. Bawah sikit. Bawah sikit. Kenapa macam tu? Kenapa Okey, tu? tak apa. Tutup mata. Tutup mata kemudian dulu. tangan macam tu. Okey. Okey. Tangan macam ni. Ke bawah sikit. Bawah sikit. Okey, Aiman. Apa tu Ustaz? Aiman rasa? Saya rasa macam ada bulu-bulu macam tu. Tak apa, rasa di mulut. Rasa di mulut. Uh-uh. Bismillah. Masin lah Ustaz. Masin. Masin ni apa, Aiman? Masin ni macam garam. Garam. Are you sure? Betul ke, Aiman? Betul Ustaz. Betul, yakin ni? Saya yakin Ustaz. Okey. Hulurkan tangan seperti tadi. Okey. Okey, Aiman. Manis lah Ustaz Zul. Manis ni apa? Manis ni gula Ustaz. Terima kasih, saya memang manis. Okey, seterusnya Aiman. Satu last. Satu lagi. Okey. Pedas lah Ustaz. Okey, apa dia tu, Aiman? Kalau pedas Aiman, ni tisu. sos. Okey. Maksud dekat sini, Aiman boleh buka mata. Okey. Aiman tangan. Terima kasih Ustaz. Okey. Seperti mana Aiman percaya manis itu gula, masin itu Garam. okey, pedas itu Cili. okey. Yakin bersungguh-sungguh kan? Yakin. Macam itulah juga murid-murid, keyakinan kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada rukun iman melebihi rasa makanan tadi ni. Okey, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zul dan juga Ustaz Murad atas penjelasan rukun iman kita pada hari ini. Dan ada rezeki kita jumpa lagi, berikan sedikit lambaian kasih daripada semua. Okey, Aiman. Lambai sikit. Aiman, sebelum kita habis ni, Ya, Aiman, mari sama-sama kita nasyid. Boleh, boleh, Sambil-sambil sama-sama. kita lambai. Okey. Okey, rukun Bye-bye. iman 6 perkara wajib kita amalkannya. Yang pertama, Okey, lambai sikit. Beriman kepada Allah. yang kedua, Beriman kepada malaikat. yang ketiga, Beriman kepada kitab. rukun-rukun iman. Okey, terima kasih kepada Ustaz Zul dan Ustaz Murad. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM